Hai, Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa 21 April 2020. Kita akan belajar tentang ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, actually ni simple sangat, benda yang sangat simple sebab kita dah belajar macam mana cara nak tentukan sesuatu bahan tu mengalami pengoksidaan atau penurunan. Okey, ada 4 aspek tu. Tolong refresh balik. Alright. Ejen pengoksidaan tu apa? Ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengalami penurunan. Ni ejen pengoksidaan ialah bahan yang mengalami penurunan. Dan ejen penurunan pula ialah bahan yang mengalami pengoksidaan. Dia terbalik. Alright, kalau bahan tu mengalami pengoksidaan, jadi bahan tersebut adalah ejen penurunan. Satu bahan tu ialah ejen pengoksidaan apabila dia mengalami penurunan. Okey, contoh cikgu bagi dekat sini zinc, bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan zinc oksida. Right? Mula-mula sekali kita nak kena pasti macam mana cara nak tentukan suatu bahan tu mengalami pengoksidaan atau penurunan. Dalam kes ni kita tak boleh tengok zinc saja. Okey, zinc pada awal tindak balas dia ada zinc je. Pada akhir tindak balas dia menjadi ZNO. Jadi awak cakap zinc tu mengalami pengoksidaan sebab dia gain oksigen. Okey. Apa pula yang berlaku pada molekul oksigen? Okey, oksigen dekat sini awalnya dia seorang-seorang. Akhir tindak balas dia berdua dengan zinc kan. Jadi kita tak boleh tentukan tindak balas ni ialah tindak balas pengoksidaan ataupun penurunan dengan hanya tengok pada penambahan oksigen saja. Alright. So, lebih tepat kita boleh buat dengan memerhatikan pada dia punya nombor pengoksidaan. Okey, dekat sini zinc ni. Okey, zinc adalah dalam bentuk atom. Okey, zinc adalah dalam bentuk atom. Kita dah belajar hari tu kalau atom nombor pengoksidaan dia ialah sifar. Untuk molekul O2, O2 ialah molekul. Okey, untuk O2 molekul sama juga kita dah belajar sebelum ni yang semua molekul jumlah nombor pengoksidaan dia ialah sifar. Okay, selepas tindak balas dia membentuk zinc oksida. Yang ni awak tahu tak, zinc ialah logam, oksigen bukan logam. Jadi bila membentuk sebatian ion, sebatian ion, of course lah dia terdiri daripada ion. So kita kena kenal pasti nombor pengoksidaan bagi setiap ion. Untuk zinc, Zn, zinc charge dia positif 2. Kan? Harapnya semua dah hafal lah. Zinc charge dia positif 2. Jadi nombor pengoksidaan dia ialah positif 2. Oksida pula. Okey, oksida, nombor pengoksidaan dia ialah negatif 2. O2 negatif. Kan? Jadi kita tulislah dekat bawah ni. Zinc positif 2, O negatif 2. Okey, nampak tak? Daripada zinc ke zinc O2. Okey, zinc kita padankan zinc dengan zinc, O dengan O. Alright? Pada awal tindak balas ni zinc, lepas tu kita padankan dengan tindak balas zinc pada akhir tindak balas. Alright. Zinc sini kosong. Sini kosong. Pada akhir tindak balas dia jadi positif 2. Jadi kosong ke positif 2 bertambah kan? Nombor pengoksidaan tu bertambah daripada sifar jadi positif 2. So bila bertambah, tindak balas ni adalah tindak balas pengoksidaan. Faham So jadi bahan apa yang mengalami pengoksidaan? Zinc mengalami pengoksidaan. Apabila atom zinc mengalami pengoksidaan, atom zinc ialah ejen penurunan. Okey, ingat, atom zinc dia mengalami pengoksidaan. Jadi atom zinc ialah ejen penurunan.
Manakala untuk oksigen, okey, oksigen asalnya dalam keadaan molekul, akhirnya jadi ion. Okey, perhatikan charge dia. Perubahan nombor pengoksidaan daripada sifar kepada negatif 2. Sifar kepada negatif 2. Jadi, ni nombor pengoksidaan. Sifar kepada negatif 2. Berkurang, isn't it? So, kalau berkurang, molekul oksigen mengalami penurunan. Susahnya nak klik. Okey, molekul oksigen mengalami penurunan. Jadi molekul oksigen mengalami penurunan, oleh itu molekul oksigen ialah ejen pengoksidaan. See, dia mengalami penurunan. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Okay, cara membina persamaan ion. Yang ni actually kita dah belajar pun masa bab 6, tingkatan 4 dulu. Okey, cara membina persamaan ion. Okey, dalam redox ni sangat pentinglah untuk awak belajar membina persamaan ion, kan? Sekejap, macam mana nak delete ni? Sekejap. Okey. Mula-mula sekali awak kena buat persamaan kimia yang seimbang. Mesti persamaan kimia yang seimbang. Okey, persamaan kimia yang seimbang. Jadi macam mana? Persamaan tadi tu yang cikgu bagi tadi, 2 zinc tambah oksigen. Kita tengok sini 2 zinc tambah oksigen menghasilkan zinc oksida. Dah seimbang kan? 2 zinc, ada belakang pun ada 2 zinc. Lepas tu oksigen, jadi dekat depan ada 2, dekat belakang ada 2 juga. So settle. Kemudian tengok nombor pengoksidaan, yang ni pun sama macam tadi. Okay, zinc kosong ke positif 2. Untuk oksigen pula kosong ke negatif 2. Lepas tu kita buat persamaan setengah untuk oxidation dulu. Kita buat untuk oxidation dulu. Okey, yang ni. Tengok Untuk oxidation, kita ambil zinc saja. Sebab zinc yang mengalami pengoksidaan. Kan? Ingat baliklah slide tadi. Okey, zinc yang mengalami pengoksidaan. Jadi, dekat sini kita ambil zinc. Zinc sebelum anak panah dan zinc selepas anak panah. Okey, zinc selepas anak panah. Alright, kita buat yang tu dulu. Then, dalam persamaan setengah, dia melibatkan elektron. Betul? Jadi kita nak letak elektron dekat mana? Nak letak dekat sebelum anak panah ke dekat selepas anak panah? Okey, ini tips yang pertama. Tips yang pertama ialah awak kena ingat positif loves negatif. Positif sentiasa tertarik kepada negatif. Jadi kita letak elektron. Elektron tu sepatutnya semua tahu elektron bercas negatif. Manakala zinc pula ada satu zinc pada awal tindak balas ni, zinc ni neutral. Zinc pada akhir tindak balas ni bercas positif 2. Ingat positif loves negatif. Jadi cikgu letakkan elektron ni dekat sebelah charge positif. Okey, macam tu. Okey, kenapa cikgu letak 2 elektron? Sebab charge zinc tu ialah 2 positif. Bila 2 positif, dia akan tarik 2 negatif. Okay, kemudian, selepas dah buat yang oxidation, buat pula yang reduction. Tadi, molekul oksigen mengalami penurunan, betul tak? So, kita buat oksigen. Kita ambil oksigen sebelum dan selepas anak panah. Tuliskan, buat anak panah sekali. Alright, untuk yang ni, ada oksigen yang asal ni, neutral. Oksigen yang kedua ni, charge negatif. Alamak. Tadi kata positif tertarik pada negatif kan? Sini tak ada yang positif. Kat mana kita nak letak elektron? Kita tengok tips yang kedua. Okay, tips yang kedua ialah tak clear sangat kan lukisan cikgu. Katalah guna tangan je kan? Jadi kat sini cikgu tulis negatif, hate negatif. Negatif, benci negatif. Negatif, benci negatif. Jadi kalau negatif, benci negatif, boleh tak kita letak elektron dekat sebelah oksigen ni? Oksigen ni dekat sebelah O2 negatif.
Tak boleh sebab dia benci. Jadi dia tak boleh berada di sebelah 2O negatif. Tak boleh. Alright, disebabkan itu cikgu letaklah elektron di sebelah O2. Okey. Okey, kenapa cikgu letak 4 elektron? Sebab dekat sini O ada 2. O ada 2, kat sini pun O ada 2. Betul? Dan charge dia 2 negatif. Bila charge 2 negatif darab dengan 2 yang kat depan ni, jadi negatif 4. So elektron dia mestilah kena tambah 4 juga. So elektron pun kena tambah 4 juga. Sebab nak balance kan dengan charge negatif dekat sebelah kanan ni ada negatif 4 kan. So sebelah kiri ada 4 elektron. Okay. Okay dah settle untuk persamaan setengah. Nak bentuk persamaan ion, kita kena buat sebagai persamaan keseluruhan. Okay, yang dekat bawah ni salin semula je sebenarnya apa yang ada kiri dengan kanan. Tapi kena ingat, kita sebelum salin semula tu kita kena seimbangkan, samakan dulu bilangan elektron. Untuk reduction ada 4 elektron, untuk oxidation ada 2 elektron. Jadi macam mana nak samakan? The whole half equation untuk oxidation tu awak kena darab dengan 2. Yang atas tu kena darab dengan 2. Jadi macam mana? Okey, zinc tu 2 zinc. Okey, sini 2 ion zinc. So 2 elektron tu jadi 4 elektron. Dah balance. Kan? Dah sama dah. Sini 4 elektron, sini 4 elektron. Jadi sebelum anak panah ada 4 elektron, selepas anak panah ada 4 elektron, kita boleh cancel out kan? Dan salin semula je persamaan ion dekat bawah. Zinc tu ada 2. Okey, tulis 2 zinc tambah O2. Okey, tambah O2. Tulis O2. Kemudian selepas anak panah pula, ada 2 zinc, 2 positif. Sini pun tambah 2 zinc, 2 ion zinc tambah 2 ion oksida. Okey, oksida ni tertinggal, dia punya charge negatif. 2 ion oksida. Settle. Dapatlah persamaan ion. Okey? Harap semua faham. Kalau tak faham, tengok repeatedly beberapa kali pun tak apa. Janji dah boleh faham. Kalau faham, boleh cuba jawab soalan-soalan yang melibatkan pembinaan persamaan ion. Boleh cuba jawab soalan-soalan dalam buku modul A+. Kalau tak faham, boleh message cikgu personal untuk tanya. Mungkin cikgu akan bagi beberapa lagi contoh macam mana nak buat persamaan ion. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa belajar. Bye. Assalamualaikum.